Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Nabila Atira binti Muhammad Saidi, pelajar Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman semester 7. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan tentang pembahagian harta pusaka kepada ashabul furud di bawah subjek fiqh al-mawaris. Terlebih dahulu saya akan menerangkan secara ringkas tentang subjek fiqh mawaris. Fiqh mawaris ini merujuk menerangkan kepada ilmu yang mengatur pembahagian harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam Islam, pembahagian ini dilakukan mengikut ketetapan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, bukan berdasarkan kehendak pribadi. Jadi tujuan utama mempelajari subjek fiqh al-mawaris ini adalah untuk memastikan setiap ahli waris menerima bahagian mereka dengan adil mengikut hubungan kekeluargaan dan tanggungjawab mereka terhadap si mati. Jadi dalam bab ini kita akan melihat bagaimana harta pusaka dibahagikan kepada ashabul furud, iaitu golongan yang telah ditetapkan bahagian mereka di dalam Al-Quran. Jadi ashabul furud ini bermaksud waris yang akan menerima harta pusaka berpandukan ketetapan syarak, iaitu Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Hanya waris yang layak dan lebih utama akan menerima faraid. Sekiranya waris utama tiada, barulah diberikan kepada ashabul furud yang lain. Jadi golongan ashabul furud mengambil pusaka menurut bahagian yang ditetapkan oleh syarak, iaitu sama ada 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6 dan juga 1/8. Jadi terdapat 12 golongan ashabul furud yang ditetapkan dalam pembahagian harta pusaka Islam. Mereka terdiri daripada isteri, suami, ibu, nenek, bapa, datuk, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, kandung saudara perempuan sebapa, saudara dan juga saudara perempuan seibu. Jadi dalam pembentangan ini saya hanya fokus kepada 5 jenis waris saja, iaitu suami. Yang pertama az-zawj, iaitu suami. Kedua az-zawjah, iaitu isteri. Ketiga al-ab, iaitu bapa. Keempat al-um, ibu. Dan yang kelima bintun, iaitu anak perempuan. Jadi kita akan mulakan dengan bahagian suami, yang mana terdapat 2 keadaan, iaitu seorang suami akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka. Tetapi dengan syarat apabila si mati, iaitu isterinya, tidak meninggalkan sebarang furud waris, tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Manakala keadaan yang kedua pula ialah suami akan mendapat 1/4 sekiranya si mati, iaitu isterinya, meninggalkan furud waris, tidak kira juga sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau anda nak tahu, furud waris terdiri daripada golongan anak, cucu, cicit dan ke bawah, seperti yang dinyatakan di sebelah kanan slide ini, yang mana ia terdiri daripada 2 jenis jantina, misalnya bintun, bintun ibn dan juga bintun ibn ibn adalah bagi furud waris perempuan, yang mana bintun adalah anak perempuan, bintun ibn adalah cucu perempuan dan bintun ibn ibn adalah cicit perempuan. Begitu juga dengan furud waris lelaki, iaitu ibn adalah anak lelaki, ibn ibn adalah cucu lelaki dan ibn 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 adalah cicit lelaki. Jadi kehadiran dua golongan furud waris ini akan menjejaskan harta sebahagian ashabul furud yang lain. Seterusnya kita pergi kepada bahagian isteri, yang mana terdapat 2 keadaan juga, iaitu sama seperti bahagian suami. Okay, jadi seorang isteri akan mendapat 1/4 daripada harta pusaka, tetapi dengan syarat apabila si mati, iaitu suaminya, tidak meninggalkan furud waris, tidak kira jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan keadaan yang kedua pula, isteri akan mendapat 1/8 apabila suami mati meninggalkan furud waris sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi perlu diambil perhatian bahawa hendaklah akad
perkahwinan itu yang sahih. Jika fasik atau mati salah seorang, maka pihak tersebut tidak boleh mewarisi harta pusaka walaupun selepas berjima. Hendaklah hubungan perkahwinan itu masih valid, iaitu masih sah jika berlaku kematian salah seorang. Maksudnya kat sini, sebelum salah seorang pada suami atau isteri itu mati, perkahwinan mereka masih valid, masih sah, tidak ada berlakunya perceraian. Melainkan sekiranya berlakunya perceraian, isteri tersebut, jika si mati adalah suami, isteri akan mendapat harta pusaka, tapi dengan syarat sebelum tamatnya tempoh iddah. Yang hanya berlaku untuk talak rujuk sahaja. Jika talak bain pula, secara tidak langsung terputusnya ikatan perkahwinan. Oleh itu, dia tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka kerana tiada lagi hubungan dan ikatan yang sah sebagai seorang suami dan juga isteri. Seterusnya, kita masuk pada bahagian al-ab, iaitu seorang bapa. Jadi jadi di sini terdapat tiga bahagian yang bapa akan dapat, iaitu yang pertama 1/6 mutlak. Apabila bapa akan dapat 1/6 mutlak ni apabila si mati meninggalkan furuk waris lelaki sahaja. Keadaan yang kedua, bapa akan mengambil bahagiannya 1/6 tambah baki apabila si mati meninggalkan furuk waris perempuan sahaja. Dan keadaan yang ketiga, bapa akan mengambil asabah saja, baki saja apabila si mati tidak meninggalkan langsung furuk waris sama ada lelaki ataupun perempuan. Seterusnya, kita masuk pada bahagian al-um, iaitu seorang ibu. Al-um terdapat tiga bahagian, tiga keadaan juga, yang mana ibu akan mendapat 1/6 sekiranya si mati meninggalkan furuk waris sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan juga ibu akan mengambil 1/6 sekiranya si mati meninggalkan 2 orang atau lebih adik-beradik, tidak kira juga jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Untuk keadaan yang kedua, ibu akan mendapat 1/3 sekiranya si mati tidak meninggalkan furuk waris. Dan ibu akan mengambil 1/3 juga sekiranya si mati tidak meninggalkan 2 orang atau lebih adik-beradik sama ada lelaki atau perempuan, ataupun hanya ada seorang saja adik-beradik. So ibu akan mengambil 1/3. Jadi untuk memahami keadaan ini, dia hanya bertentangan saja. 1/6 dan juga 1/3, yang mana keadaan ini adalah perlawanan. Yang mana ibu akan mengambil 1/6 sekiranya si mati meninggalkan furuk waris dan juga 2 orang ataupun lebih adik-beradik. Dan 1/3 sekiranya si mati tidak meninggalkan furuk waris dan juga tidak meninggalkan 2 orang atau lebih adik-beradik sama lelaki atau perempuan. Dan keadaan yang terakhir, ibu akan mengambil 1/3, tapi ibu akan mengambil baki selepas si suami atau isteri mengambil bahagiannya masing-masing. Akhir sekali, kita masuk pada bahagian anak perempuan, iaitu bintun. Ada 3 keadaan. Terdapat 3 keadaan. 1/2 jika si mati meninggalkan 1 orang anak perempuan. Yang pasti dengan syarat jangan ada anak lelaki. So bintun akan mengambil 1/2 jika dia seorang. 2/3 jika si mati meninggalkan 2 orang anak. Bintun akan mendapat 2/3 jika si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan ataupun lebih. Dan untuk keadaan yang ketiga, bintun akan mengambil baki jika si mati meninggalkan anak perempuan bersama anak lelaki, iaitu pasangannya. Jadi bintun akan berkongsi, akan mendapat baki, yang mana mereka akan dapat 2/1. Maksudnya lelaki akan mendapat lebih lagi harta yang lelaki akan dapat berbanding perempuan. Dengan 2/1 mereka akan berfungsi harta tersebut lah. Akhir sekali kita akan belajar cara untuk mengira saham dalam kes faraid seperti yang dinyatakan. Jadi kita boleh ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita mestilah kenal pasti bahagian waris seperti yang dinyatakan dalam contoh di bawah. Al-zawjah, al-ab, al-um dan juga bintun.
Okay, jadi Zaujah akan mengambil 1/8 kerana si mati telah meninggalkan furuk waris. Al-ab pula akan mengambil 1/6 tambah baki kerana si mati telah meninggalkan furuk waris perempuan sahaja. Dan al-um akan mendapat 1/6 kerana si mati telah meninggalkan furuk waris. Bintun akan mendapat 1/2 kerana bintun adalah hanya seorang sahaja. Okey, jadi untuk kesemua bahagian ini perlulah dijumlahkan. Okey, sebelum dijumlahkan kita kena cari terlebih dahulu asal masalah. Okey, asal masalah ni asal masalah kita dapat adalah 24 kerana semua pecahan-pecahan ini boleh masuk dengan angka 24. Jadi setelah dibahagikan, sebab apa kita kena mencari asal masalah terlebih dahulu? Okay, oleh kerana untuk kita mengetahui saham-saham setiap seorang ahli waris kita. Jadi pentingnya untuk kita mendapatkan asal masalah. Okey, yang bertepatan lah. Okay, jadi kat sini asal masalah yang bertepatan dengan situasi ini adalah 24 asal masalah dia. Jadi apabila telah dibahagikan, okey, 1/8 akan mendapat 3/24. Yang mana 24 bahagi 8 dapatlah 3. Okey, yang mana nombor 24 ni dia boleh dibahagikan dengan semua bahagian ahli waris, iaitu 1/8, 1/6 dan juga 1/2 lah. Jadi 1/8 akan menjadi 3/24. Okay, 1/6 akan menjadi 4/24 punya saham. 1/6 menjadi 4/24 iaitu bahagian ibu, dan bahagian anak perempuan akan dapat 1/2 menjadi 12/24. Jadi apabila dijumlahkan kesemua pecahan ini, apabila dijumlahkan ke semua saham ini, iaitu 3 tambah 4 tambah 4 tambah 12/24 akan mendapat 23/24. Yang mana 23/24 dikenali sebagai masalah arat. Okey, kerana sahamnya lebih kecil daripada asal masalah. Tapi sekiranya saham dia lebih besar daripada asal masalah, seperti contoh 25/8 misalnya, itu dikenali sebagai masalah al-alah. Nombor atas dia lebih besar, sahamnya lebih besar daripada asal masalah. Jadi kat sini 23/4 adalah masalah arat. Sahamnya lebih kecil daripada asal masalah. Jadi bakinya adalah 1/24. Yang mana baki 1/24 ini akan diberikan kepada bapa, kerana bapa mengambil 1/6 tambah baki. Jadi apabila dicampurkan sahamnya, iaitu 4/24 bahagian bapa, iaitu bahagian saham bapa yang asal adalah 4/24. Okey, tambah baki iaitu 1/24 sama dengan 5/24. Jadi bapa akan mendapat 5/24 bahagian sahamnya. Jadi bahagian ahli saham untuk setiap ahli waris, iaitu isteri mendapat 3/24, bapa mendapat 5/24, ibu mendapat 4/24 dan anak perempuan mendapat 12/24. Jadi dengan cara ini kita dapat menentukan asal masalah dalam pengagihan saham untuk setiap ahli waris seperti yang telah diterangkan. Jadi itu sahaja secara ringkas daripada saya berkenaan pembahagian harta pusaka. Semoga apa yang disampaikan dapat digunakan dengan sebaiknya dan dimanfaatkan dengan baik. Itu saya undurkan diri terlebih dahulu. Sekali baik.
semuanya datang daripada Allah SWT, dan sekali buruk datangnya daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.